Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Uh, kita masih lagi dalam perbincangan suratul Baqarah, dan walaupun ini adalah kelas yang penghabisan, kita menelusuri ya kitab An-Naba'ul Azim, alhamdulillah. Dan kita dapat lihat bagaimana musannif di sini membawakan kepada kita tema yang ketiga daripada surah Al-Baqarah, iaitulah membentangkan sejumlah hukum hakam syariat. Dan kita dah baca hari itu bahawa sebelum Allah Ta'ala memulakan dalam surah Al-Baqarah ini, sebelum dimulakan dalam surah Al-Baqarah masuk untuk membincangkan hukum hakam ini, dia ada langkah-langkah persediaan. Langkah yang pertama ialah taqrir wahdatul khaliq al-ma'bud, menegaskan lagi sekali reaffirmation on the unity, on the oneness of the creator, oneness of the ilah, al-ma'bud, keesaan pencipta dan keesaan yang disembah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan ayat wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kemudian menegaskan tentang keesaan yang berhak meletakkan syariat, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Ta'ala menegaskan bahawa dia sahajalah yang berhak menghalal dan mengharamkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dengan menegaskan kita tak boleh ikut suruhan syaitan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu langkah yang kedua, mengingatkan tentang hanya Allah yang berhak meletakkan hukum. Dan langkah yang terakhir, yang ketiga, adalah menjelaskan syariat secara ijmali, secara kasar, secara orang kata apa, secara sekali lalu, iaitulah ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sejumlah senarai kewajipan, bermula dengan usulul iman. Dilaksanakan usulul iman itu usul iman yang menjadi landasan kepada syariat, itulah beriman dengan Allah, kitab, malaikat, rasul. Bagaimana dengan menerusi malaikat, kitab dan rasul inilah kita menerima undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum hakam itu kita terima, dibawa oleh malaikat dalam kitab, disampaikan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian barulah Allah Ta'ala daripada ayat 178 sampai ayat 283, sampai penghujung surah lah, 178 daripada ayat qisas, ayat hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, sampailah ayat 283, itulah
penutup ataupun penudah di penghujung suratul Baqarah, iaitulah ayat Ad-Dain. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Dan kemudian ayat tentang Ar-Rahnu, ayat tentang gadaian. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Jadi daripada ayat 178 sampailah ayat 283, berbaki 3 ayat saja penutup surah. Ini semua menceritakan tentang hukum hakam, bermula daripada hukum qisas, pergi kepada hukum hakam puasa, pergi kepada hukum hakam jihad, haji, kemudian jihad, cerita tentang haji, fa'atimul hajja wal umrata lillah, perincian tentang hukum haji, kemudian pergi kepada hukum arak, judi, pergi kepada hukum muamalah dengan harta anak yatim, hukum hakam sumpah, hukum hakam wanita haid, pernikahan wanita musyrikin, wanita mana yang boleh tidak boleh bernikah dengan wanita musyrik, tidak boleh berkahwin dengan lelaki musyrik, larangan. Kemudian tentang hukum hakam wanita dalam haid, hukum hakam jima', kemudian hukum hakam sumpah, kemudian pergi kepada hukum hakam talak, hukum hakam menyusu, menyusu bayi, kemudian pergi kepada hukum hakam iddah bagi wanita yang kematian suami, demikian juga hukum hakam mut'ah selepas perceraian, apakah hak-hak wanita yang dicerai, kemudian hukum hakam solat ketika waktu aman, ketika waktu khauf, waktu sangat-sangat takut, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian pergi kepada cerita Talut dan Jalut. Ini menceritakan tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sudut kemenangan dalam peperangan, dalam melaksanakan hukum hakam Allah taala, sehinggalah pergi kepada hukum hakam sedekah, larangan kita mengungkit-ungkit barang yang kita bagi, tata cara bagi sedekah dengan tersembunyi, tidak mengungkit. Lepas tu pergi kepada hukum hakam yang sangat penting, hukum hakam hutang piutang, larangan makan riba, dan berakhir dengan hukum rahnu, gadaian dalam berhutang. Subhanallah. Jadi ini adalah secara ringkasnya kita telusuri ayat itu daripada ayat 178 sampai 283. Jadi setelah mana Allah Ta'ala mengukuhkan asas, maka dapatlah dibina bangunan. Setelah mana aman daripada keancaman luar, datanglah tugas untuk pembinaan dalaman dengan meletakkan hukum hakam. Maka bermulalah dengan perincian syariat yang merupakan mazhar, yang merupakan penampakan bagi agama dan strukturnya. Dan ketika mana telah dihilangkan segala syubhah ahli kitab tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa semua telah dihilangkan syubhah-syubhah ini, dan telah ditegakkan hujjah, maka tidak ada lagi yang berbaki melainkan mendelaskan jalan yang perlu ditempuh oleh orang beriman, iaitulah dengan melaksanakan syariat-syariat, suruhan-suruhan Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya. Wa anta faqad ra'aita kaifa mahhadat as-surah li hadha at-tahawul. Engkau dah lihat bagaimana surah Al-Baqarah ini menyediakan perpindahan, transition, peralihan daripada
perkara ini ke satu perkara ke satu perkara. إذ وضعت برزخا يربط أطراف الحديث ويلتقي فيه سباقها وسياقها ولو أنك تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة آية البر التي انتظمت وصول الدعوة بشطريها النظري والعملي ورأيت أدنى هذين الشطرين إليك هو هذا الشطر العملي فاعلم الآن أن هذا الشطر العملي الذي لمحناه من قبل مطويا في فهرس موجز ستراه فيما يلي مبسوطا في بيان مفصل. Macam mana kita kata akhirnya perenggan yang menghubungkan cerita yang lama dengan cerita yang nak main ni tentang hukum hakam syar'i itu tersemak pada ayat laisal birra an tuwallu qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. Ayat ini adalah kita kata dia punya gap, ya, yang menghubung, dia punya kunci, dia punya tali hubung antara cerita yang sebelum dengan apa yang akan datang. Setelah mana disimpulkan segala conclusion tentang cerita hak sebelum itu tentang qiblat dan sebagainya, conclusionnya ialah laisal birra an tuwallu wujuhaka qibala al-masyriqi wal maghrib, laisal birra an tuwallu wujuhaka qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jelaskan segala isunya menghadap qiblat apa semua ini ialah kembali esensinya ialah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. Maknanya isunya bukan lagi pada arah mana kita menghadap wajah, ya, telah ialah pada esensinya ialah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja tentang kiblat, tetapi banyak lagi perintah yang lebih bersifat bersifat foundational dan essential, yang lebih utama, yang lebih merupakan esensi agama. Itulah beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi, ya. Kemudian memberi sedekah, mengeluarkan zakat, membantu sesama orang Islam, ya, membantu, tidak bakhil, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Ini adalah hukum hakam yang lebih utama. Kiblat itu seperti mana Allah telah jelaskan sebelumnya, dia adalah ujian untuk menyatakan siapa yang betul-betul taat perintah Allah, siapa yang sebenarnya bohong, cakap di mulut saja kata kami ni ikut kitab, ikut Nabi apa semua, tapi bila Tuhan suruh perintah yang simple, tukar daripada menghadap Baitul Maqdis pergi menghadap ke menghadap kepada Kaabah, tu pun tak boleh nak buat. Just a simple task. But the Jews, the people, or the children of Israel, they cannot commit to that task. They cannot fulfill the task. So how can? So what about all the slogans, all the claims that they had made before, that they are the children of Israel, the children of the prophet, etc., etc. Semua dakwa dakwi. Tak tahulah betul ke tak, boleh ke pakai dakwa dakwi? Adakah dalam kamus? Dalam kamus ada dakwa dakwi? Tak ada dakwaan. Ada orang tidak ada rasanya dakwa dakwi, tidak ada.
Dia ada dakwaan. Gandaan dia adalah dakwaan. Kan? Dia adalah jamak salim, bukan jamak taksir. Ha. Jadi dakwaan. Ha? Golongan apa nama? Bani Israel ni semua palsu. Ya, pasal apa? Pasal hampa kata macam-macam lah kali. Tuhan suruh ubah arah kiblat yang simple pun tak boleh buat. Jadi macam mana nak buat perintah Allah? Jadi semua itu sudah dijawab, sudah dibuktikan bahawa Bani Israel dusta. Jadi orang Islam sudah boleh yakin dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh yakin dah? Saya tak ada syubhat. Dan ini benda penting kita. Apabila Tuhan Azza wa Jalla, kenapa dari segi Allah Ta'ala mendedahkan perangai buruk orang Yahudi ini? Ini tujuannya adalah untuk mencalarkan credibility. Dia bukannya ad hominem. Ya, bukannya satu bentuk celaan peribadi. Ya, tetapi ini peribadi yang ada kaitan dengan the claim that they made. Ya. Dia mencela peribadi ini ada dua. Mencela peribadi yang tidak ada kaitan dengan isu yang kita nak bincang. Kan? Satu pendakwah kata, marilah kita solat berjemaah. Ya. Kan tiba-tiba orang tu kata, alah ustaz tu pakai kereta kancil Pro 2 je. Kan? Ustaz tu pakai t-shirt je. Kan? Tidak ada kaitan. Pasal ini peribadi dia yang tidak ada kaitan dengan dakwah. Tidak menjejaskan kredibiliti dia sebagai pendakwah. Macam Fir'aun buat ke Nabi Musa AS. Kan? Fir'aun kata inilah dia. Kan? Cakap pun tak terus. Lepas tu apa? Tak ada pun gelang-gelang tangan. Perhiasan-perhiasan orang yang low class, tidak ada standard. Sedangkan ini tidak ada kaitan dengan dakwah Nabi Musa AS yang menyeru kepada akidah yang sahihah, yang menyeru kepada iman dan tauhid. Tak. Jadi dakwaan yang mencela peribadi yang macam ini yang dilarang. Adapun Bani Israel mendakwa kata mereka ni adalah kesayangan Allah, mereka ini adalah keturunan yang mulia-mulia nabi-nabi, mereka ni ahli kitab yang mengikut perintah Allah. Tiba-tiba bila Tuhan suruh satu suruhan yang simple mereka tak buat, ini membuktikan kedustaan dakwaan mereka. Menunjukkan bahawa mereka ni bukanlah orang yang ada credibility untuk kita percaya cakap mereka, syubhat-syubhat mereka. Sebab itu the first thing when we heard about doubts, any doubts pertaining to our religion, to our faith, kita kena pegang dengan kaedah, ya, baqa'u ma kan ala ma kan. Kekal sesuatu itu pada statusnya sehingga ada yang mengubah. So kita sekarang orang Islam dan kita juga ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, dalam keadaan kita yakin, kita sudah ada keyakinan, kita ada kepastian, certainty tentang agama yang kita anuti, akidah yang kita anuti. Yang mana akidah kita ni dibawa oleh seorang yang Nabi, Rasul, yang diketahui sifatnya, dipercayai. Tiba-tiba datang syubhat daripada manusia-manusia yang tidak ada credibility dalam bidang yang dia bercakap, dalam bidang agama. Datang tu daripada orang yang lekeh, yang tafih. Bukan lekeh dari sudut dia tidak reta-reta, atau tidak ada PhD, atau tidak ada sijil bergulung-gulung. Bukan. Dia mungkin ada PhD 2-3. Dia mungkin ada pingat penuh baju. Ya. Dia mungkin ada duit penuh rumah. Penuh rumah tak boleh lah, SPR mai. Penuh bank. Ya. Tapi, ya,
tajuk yang dia bercakap itu di luar daripada kemampuan dia, di luar daripada pengetahuan dia, di luar daripada bidang dia. Kita terima syubhat tentang agama, tentang hadis daripada orang yang bukan kelulusan agama. Sedangkan kalau seorang berkelulusan agama, ustaz, bercakap tentang bidang lain keduniaan, kita akan skeptik. Sebab dia tidak ada kepakaran dalam bidang tersebut. Kita tak mau orang yang ada kelulusan engineering tiba-tiba dia main jadi pakar bedah. Mau. Ni doktor yang nak bedah encik ni, encik akan melihat prosedur, doktornya sekian-sekian, dia ni kelulusan, dia ada PhD dalam engineering. Dia ada PhD dalam ekonomi. Agak-agak kita sign tak setuju nak kena operate. Tentulah. Tapi kata ni ada PhD, doktor. Ya, dia PhD, doktor, pandai, cerdik. Daripada sekolah menengah dapat anugerah pandai, dia kata dia ni. Tak pernahnya, tak pernah terlepas daripada dapat anugerah kecemerlangan akademik. Tapi kita kata dia mengaji bidang lain. Yang saya nak kena buat ni bidang lain. Kalau nak kira bedah ni, general practitioner is more reliable than an engineer. Tidak. Baik doktor general practitioner saya, main operate saya lebih percaya daripada kawan ni hak PhD dalam engineering apa semua. Pasal dia tak ada kaitan langsung dalam bidang perubatan. Tapi kenapa bila datang urusan agama, kita jadi terbalik kuang. Orang utara lah kata terbalik kuang. Tapi tak tahu lah apa kaitan dengan kuang. Kan? Adakah sama makna kuang di apa nama di sini dengan di sana? Wallahu a'lam. Kita tengok apa makna kuang. Ada kata apa nama? Tapi orang utara kata terbalik kuang. Dia jadi pusing habis. 480 darjah. Jadi tak logik lah. Jadi nampak tak logik, tak rasional. Tidak, dia adalah sesuatu yang irasional. Ya, pasal kita dalam bab yang keduniaan, ya, keduniaan kita begitu jaga, tapi bila mai tidak ada konsistensi, tidak ada istiqamah. Pasal apa? Kita kata betul lah dalam bab dunia pun kita kena jaga, kita kena berhati-hati. Betul, tidak salah. Ya. Cuma apa? Ya. Cuma dalam bab agama sepatutnya sikap yang sama dipakai. Kita kena konsisten, bahkan lebih lagi. Kan? Ini dengar orang mana dalam Facebook, dalam TikTok, dalam thread tulis cakap. Ya. Betul percaya macam tu saja. Nama pun nama samaran, tak tahu siapa dia. Ya. Siapa di sebalik page ni siapa? Apa kelayakan akademik dia untuk dia nak post, nak bercakap pasal akidah, pasal hukum hakam syariat. Jadi ini benda yang kita kena ambil perhatian. Kalau ikut dalam makna kamu terbalik kuang. Kuang tu sebenarnya makna dia tertunggang, terjungkit. Kan? Jadi maknanya kuang di situ tidak ada kaitan dengan wallahu a'lam lah, mungkinlah kata kaitan makna kuang ni burung. Mungkin burung tu ada buat gerakan terbalik ke apa, kita tak pernah tengok burung tu macam mana. Tapi ada dua makna kuang. Ala kulli hal, balik kepada cerita kita ni. Kan? Jadi dia kata fafi nif wa mi'ah ayah, lebih 100 ayat lebih. Sanara fannan jadidan minal ma'ani
مهمته رسم نظام العمل للمؤمنين وتفصيل الواجب والحرام والحلال لهم في شتى مناحي الحياة في شأن الفرد وفي شأن الأسرة وفي شأن الأمة بيانا مؤتنفا تارة وجوابا عن سؤال تارة أخرى متناولا في جملته عشرات من شعب الأحكام. Dia kata kita akan dapati dalam 100 ayat lebih yang berbaki surah Baqarah ni satu seni yang baru daripada makna. Tugasnya adalah meletakkan, menggariskan sistem amalan bagi orang beriman, memperincikan yang wajib, yang haram, yang halal bagi mereka dalam segenap aspek kehidupan. Kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan umat. Yang ada di antaranya itu penjelasan hukum tu memang datang tanpa ada sebab tertentu dan ada yang datang dengan kerana soalan dan pertanyaan. Ya, ada sebab. Merangkumi dalamnya berpuluh-puluh cabang hukum hakam. هذه الحكمة العامة في تأخير إقامة البنيان ريثما أرسيت قواعده وفي تأجيل الفروع حتى أحكمت أصولها ستبدو من ورائها حكم جزئية وأسرار دقيقة لمن أقبل على هذه الفروع ينظر إلى تلاصق لبناتها في بنيتها وتناسق حباتها في قلادتها ثم رجع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمالي السابق وهذا التفصيل اللاحق. Dia kata hikmah yang terdapat pada ditangguhkan penjelasan ataupun mendirikan, menegakkan binaan ini, hukum hakam ini datang belakang. Sementara dikukuhkan asas tapaknya dan dikemudiankan cabang sehingga telah kukuh usulnya, akan nampak, akan terjelas, akan tampak di sebaliknya hikmah-hikmah terperinci dan rahsia-rahsia yang sangat detail bagi mereka yang melaksanakan furu' ini. Dia akan melihat bagaimana melekatnya, kukuhnya batu bata binaan undang-undang ini dan tersusun rapi, ya, biji-biji, untayan-untayan mutiara yang membentuk ikatan ini. Kemudian dia akan kembali melihat pada sisi taqabul, berhadap-hadapan di antara ijmal yang terdahulu, ayat laisal birra an tuwallu, dengan perincian yang datang. Maksudnya di antara undang-undang hukum hakam yang Tuhan sebut sekali lalu, sepintas lalu dalam ayat laisal birra, ini akan dia dapati perincian dan penjelasannya pada ayat yang datang belakangan lepas itu. لقد ختمت آية البر كما رأيت بخصلة من خصال البر ميزت في إعرابها تمييزا فكان ذلك تنويها بشأنها أي تنويه تلك هي خاصة الصبر. Dia kata dalam ayat ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب itu ada satu perintah yang unik. Apa dia? Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fil riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakah was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hina al-ba's. Iaitulah syariat untuk kita bersabar pada tiga perkara. الصبر في البأس وفي الضراء والصبر حين البأس. Sabar dalam melaksanakan, dalam berada dalam situasi al-ba'sa, situasi yang rumit, yang sukar. Sabar ketika benda-benda yang memudaratkan, dan sabar ketika berhadapan dengan kesukaran. Sabar dalam melakukan kesukaran, dalam menempuhi kemudaratan,
dan ketika berhadapan dengan kesukaran. Adakah kamu tahu bahawa sekaranglah telah bermula peringkat perincian di mana setiap 3 cabang hukum ini, ya, akan ada perinciannya. Yang pertama, ya, dari sudut al-wafa' bil-uhud wal-uqud, ya. Demikian dalam ayat yang sama sebenarnya bila Tuhan sebut was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Wa iqamis kata kata apa? Dalam ayat itu sendiri telah pun disusun satu kita kata senarai undang-undang itu mengikut ayat ini. As-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Itulah mula dengan dia kata وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب dan mendirikan salat wa aqama as-salah wa ata az-zakah, kemudian melaksanakan janji wal mufuna bi'adim idza ahadu. Hakikatnya ini disusun mengikut, disebut perkara ini bersesuaian dengan suruhan yang di hujung ayat, iaitulah sabar, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Ya, kita tengok dia kata yang pertama as-sabru hina al-ba's, ya. Yang terakhir, yang peringkat yang paling bawah disebut as-sabru hina al-ba's. Bukan makna sabar di sini sabar kerana luka yang didapati ketika perang, ya. Bukan kerana berhadapan dengan musuh, kena hentam dengan musuh, ya. Tetapi kembalinya kepada kekuatan anggota tubuh, kerana berhadapan dengan musuh kembali kepada kekuatan anggota tubuh, bukannya kekuatan sabar. Dan tidak juga kepada kekuatan akhlak dan adab, ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan as-sabru hina al-ba's ialah dhabtun nafsi hina al-ba's, mengawal diri, emosi ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang sukar, sebagai menahan diri daripada melakukan perkara yang terburu-buru sebagai satu bentuk melunaskan dendam, dan sebagai menghalang diri daripada berlebih-lebihan dalam membunuh, ya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut lepas daripada ayat ini apa dia, tentang qisas, hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan dilarang dalam qisas itu daripada berlebih-lebihan. Faman i'tada alaikum faman i'tada ba'da dhalika falahu azabun alim. Kemudian diikuti dengan perintah wasiat, ya, supaya tidak berlaku i'tida, melampaui batas dalam wasiat, ya, dengan meninggalkan ataupun melakukan wasiat yang faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum, ya, orang yang buat wasiat itu mungkin menzalimi dalam wasiatnya, maka di sini datang fungsi as-sabru hina al-ba's, sabar ketika mana berhadapan dengan kesukaran, berhadapan dengan option yang sukar sebegini rupa, kita disuruh sabar. Bila orang menyerang kita, orang memaki hamun kita, orang kata macam-macam kita kena sabar, jangan buat tindakan yang bercanggah dengan batas-batas yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang as-sabru fil dharra, sabar ketika mudarat, ya.
Dan di sini Tuhan akan cerita selepas itu sabar ketika berhadapan situasi dahaga yang amat sangat, kelaparan, kebuluran, bukan kelaparan, kebuluran, ya. Iaitulah perintah untuk puasa, menahan diri ketika berpuasa. Ini adalah as-sabru fil dharra, sabar ketika berhadapan dengan benda yang memudaratkan, ya. Itu adalah puasa yang mendidik diri kita, kerana meninggalkan makan dan minum itu boleh memudaratkan, tetapi kita disuruh bersabar, menahan diri. Kemudian daripada puasa yang merupakan menahan diri secara sementara waktu daripada sejumlah larangan yang secara sementara waktu, datang suruhan Allah Ta'ala kata apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tengok. Ayat yang datang direct lepas cerita puasa ialah apa? Tahan diri daripada makan minum, tahan diri daripada jima'. Betul? Datang ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu amwalan nasi bil ismi litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Datang terus larangan daripada makan harta secara batil, ya, secara batil dengan cara muamalat yang tidak sah, dengan apa-apa kontrak yang tidak diiktiraf oleh syariat, dan juga dengan cara kita bawa pergi ke mahkamah, kita buat tuntutan palsu akan harta orang. Ini ada tak jadi? Ada. Dia gunakan mahkamah untuk menjustifikasikan kezalimannya pada orang lain. Allah bagi tahu bahawa mahkamah ni dia boleh menjadi instrumen kezaliman. Dan seperti mana dia adalah instrumen untuk menegakkan keadilan, dia juga boleh menjadi instrumen kepada kezaliman. Betul tak? Betul. Sebab itu dua daripada tiga jenis hakim, dua dalam neraka. Subhanallah. Yang pertama, hakim yang memang tidak ada ilmu. Yang tak ada ilmu, yang tidak akan menjadi hakim, tapi dia terima menjadi hakim. Hukum dia tidak diiktiraf, walaupun dia hukum betul. Ya? Walaupun dia hukum betul, walaupun dia buat bagus. Orang yang tak layak, daripada awal dia tidak ada kelayakan. Dia tidak ada ahliyah. Dia tidak ada credibility untuk menjawab jawatan. Walaupun semasa menjawab jawatan itu bagus, tapi itu tidak melaksanakan amanah. Kerana hakikatnya hak dia buat bagus itu adalah kebetulan lah. Mungkin nasihat orang apa semua. Tapi dia sendiri, kalau dibiarkan dia, tidak akan jadi kerja tu. Kau ustaz, kan, ngaji tentang cara nak baca kitab, cara nak faham kitab. Tiba-tiba orang bagi kau jawatan yang kau tak pernah ada ilmu langsung tentangnya. Kau tak pernah belajar, kau tak tahu apa. Kan? Tiba-tiba duk mengaji kitab, baca hadis apa semua, pergi jadi menteri kewangan. Contoh. Kan? Contoh. Kan? Masuk akal ke? Tidak masuk akal. Kan? Tidak masuk akal. Kan? Subhanallah. Jadi hakim dalam bidang yang dia tidak ada kepakaran. Yang kedua, hakim yang walaupun dia betul tapi dia layak, tapi dia buat hukum tak betul. Dia berhukum dengan cara yang salah. Dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala ancam, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa pun yang buat keputusan yang tidak menepati kaedah-kaedah, maka dia telah buat zalim. Dia telah menzalimi. Ya? Yang satu saja yang layak dapat syurga. Menunjukkan mahkamah ini
Dia seperti mana dia asalnya adalah instrument to uphold the justice, ya, to serve the justice, but it also can be an instrument to serve the injustice, ketidakadilan, kezaliman, ya. Bawa tuntutan palsu, bagi rasuah kepada hakim, ugut hakim dan seumpama dengannya. Sebenarnya memang semua serampang dua mata, ya. Serampang dua mata. Baik. Kemudian datang as-sabru fil ba'sa, ya. Sabar dalam keadaan susah. Iaitulah sabar yang dimaksud di sini, iaitulah sabar secara pilihan, secara sukarela untuk mengorbankan harta benda dalam infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala cerita tentang kewajipan untuk kita berjihad, kewajipan infak fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan menyumbanglah kamu ke jalan Allah dan jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan, ke dalam kebinasaan. Apa makna di sini? Dengan cara kamu bakhil, kedekut. Kamu tak mau menyumbang, kedekut, sayang harta, simpan duit. Baca Facebook ada iklan, orang minta apa? Derma untuk masjid, untuk surau, untuk anak yatim, untuk apa tujuan lah, untuk kelas, untuk daurah ilmiah, ya. Tapi dalam masa yang sama, tengah-tengah scroll tu ada juga iklan orang jual barang, yang barang tu dia tak perlu pun, hawa nafsu teringin saja, ya. Makna kata kalau dia membeli pun hanyalah satu benda yang suka-suka, yang boleh kebesar kemungkinan jadi satu pembaziran juga. Dia nak pilih yang mana. Dia kena tahan diri hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia teringin, dah banyak kali dah tengok gambar ni, teringin nak beli barang ni. Tapi tidak ada keperluan, bukannya keperluan mendesak. Ya. So duit ada banyak tu je. So nak guna duit tu ke arah mana? Nak guna untuk sumbangan, ha? Kalaupun dia ada duit banyak, tapi dengan kalau dia beli barang, sumbangan dia akan sikit. Kalau tak beli barang tu, sumbangan dia mungkin lebih, kan? Dia sepatutnya sumbangan itu minta 100,000. Kan? Dia kata kalau aku sumbang, kalau aku nak beli barang yang aku tengok ni, kan, maknanya kalau ada lagi balance, bolehlah bagi sedekah dalam 10,000, 5,000, kan. Tapi kalau dia tak beli barang, dia boleh bagi 100,000 komplit untuk bayar segala keperluan daurah, makan, minum, tempat tinggal, cetakan kitab, apa semua. Dia boleh support full. Atau dia boleh bayar full bil elektrik surau atau masjid, bil air surau atau masjid, ya. Support full. Tapi dia, di sini lah dia kena tahan diri dia. Dia kena fikir dengan waras. Sebenarnya mana satu merupakan keperluan asasi? Ya. Keperluan asasi apa dia? Yang mana satu? Beli barang tadi ke, atau apa nama? Apa kita kata tadi? Sedekah, infak fi sabilillah. Tentulah infak fi sabilillah ni keperluan asas. Sebab hal ni kita nak pakai dalam syurga esok. Di akhirat esok nak pakai. Nak jadi payung kita daripada azab Allah Ta'ala, nak lindung kita daripada azab Allah. Yang ni adalah mustahak, ini adalah daruri, ini adalah necessity.
kan. Adapun kalau kita beli kereta baru ni tadi, ataupun beli apa tadi gadget-gadget tu semua, dia hanyalah sementara. Keadaan kita nak mati, dia mati dulu benda tu. Dia tak? Ha. Keadaan nak waris dekat anak bini, anak cucu cicit pun. Kan? Handphone baru-baru kan. Handphone tu ada elok lagi boleh pakai, masih lagi dalam orang kata apa, had yang diterima lah dalam teknologi sekarang. Mudah lagi buat kerja. Tapi sebab semalam tengok dekat YouTube lancar apa Samsung baru kan, Galaxy ke apa, teringin. Padahal dia baru je beli ni, apa Redmi ke apa, Xiaomi ke apa. Kan? Kita tengok keluar pula telefon baru. Memanglah syarikat ni dia bersaing. Kan? Jadi telefon zaman lah bukan nak boleh kekal nak cucu cicit. Orang hidup 60 tahun, 70 tahun, telefon sama banyak dengan umur. Telefon tu dia buat walaupun canggih, tapi dia tidak dibuat untuk tahan dalam tempoh masa yang lama sebab mereka nak kita beli. Tak? Kalau keluar telefon jenis tahan lama, lama-lama jadi macam Nokia lah. Mak rugi syarikat dia tak? Pasal telefon dia beli dulu, telefon 33 tu tahan lama, bukan orang nak beli baru setiap bulan, setiap tahun. Kan? Sekali pakai, waris pula, waris cucu, waris cicit. Kan? Tahan lama. Jadi syarikat-syarikat ni pun dia faham dah. Kita kalau buat benda tahan lama, rugi kita. Lingkup kita. Kan? Buat tu bagi ada tempoh expired. Kan? Biar dia tu tak boleh repair. Kalau repair pun, harga repair tu dia letak secah je sama dengan beli baru. Kan? Dengan cara tu dia boleh sustain lah perniagaan dia. Kan? Kalau dia keluar barang yang quality, high quality, dari segi sustainable, kemapanan, bukannya dari segi usage, malah barang sekarang dari segi penggunaan dia quality, tapi untuk sustain dia tak quality. Jadi dia apa nama, kita kata di sini datang ujian. Nak ikut yang mana? Nak ikut perintah Allah wa anfiqu fi sabilillah ke, ataupun nak memenuhi tuntutan nafsu? Ini as-sabru fil ba'sa. Jadi ini yang disentuh, itu datang hukumnya. Kemudian kalau kita tengok, datang hukum-hukum itu ada perinciannya. Penutup surah, penutup ayat yang simple ini, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian datang macam mana nak kata as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, macam mana? Apa syariat yang Tuhan bagi yang kita kena guna sabar di 3 jenis sabar ini? Rupanya begini, ada diperincikan pada ayat-ayat selepasnya. Subhanallah. Bagaimana ayat yang kita kata ayat ini ayat yang ringkas, kemudian di-elaboratekan. Yang dipanggil laf dengan nashr. Daripada dia dilipat, kemudian dia dibentangkan isi kandungan. Subhanallah. So ini kalau kita tengok adalah perjalanan surah Al-Baqarah sampai lah kita dapati ayatnya sentiasa menggamit. Sebelumnya menggamit yang akan datang, dan yang ayat itu juga mengait ayat yang lepas. Dia tidak lepas ayat yang lepas, dia tidak putus. Seperti mana dia adalah pautan kepada ayat yang datang sebelumnya, dia juga penyambung antara ayat yang datang selepas dengan ayat sebelum. Setiap ayat itu saling kait mengait. Padahal ayat ni bukan turun serentak. Tidak. Dalam tempoh masa yang lama. Itulah poinnya. Anda rasa kita dah boleh nampak. Walaupun
kita tidak sempat nak sampai ke hujung, tapi kita dah boleh nampak. Untuk maksud yang ketiga ini, adapun maksud yang terakhir, iaitulah maksud yang keempat, terhimpun pada satu ayat, iaitulah ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan itu sempurnalah tema-tema besar surah Al-Baqarah. Apa dia tema-tema surah Al-Baqarah? 4 tema yang disebutkan di awal dulu, kan? Iaitulah menyatakan al-wazi' wan nazi' ad-dini. Satu peringatan supaya kita stick, kita adhere kepada perintah Allah Ta'ala. Satu ayat yang menjadi satu yang disematkan ke dalam jiwa orang beriman, yang bila dia ingat benda ni, dia takut nak langgar perintah Tuhan, dia bersemangat nak melaksanakan. Apa dia? Itu Tuhan ingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ingat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Setiap benda Tuhan akan hitung. Yang kamu dedahkan, yang kamu sembunyi di diri kamu, yuhasibkum bihi Allah. Tuhan akan hitung perbuatan ini. Lalu Tuhan akan ampun untuk siapa dia kehendaki, Tuhan azab siapa dia kehendaki, dan Allah itu atas setiap sesuatu maha berkemampuan, maha berkuasa. Dengan ayat ini diingatkan supaya kita jangan lalai dengan undang-undang yang Tuhan dah letak. Subhanallah. Kemudian datanglah penutup dalam 2 ayat yang terakhir, ayat yang sangat agung, ayat yang kita disuruh baca setiap malam. Nabi kata, man qara'a ayataini min suratul Baqarah fi kulli lailatin kafatah. Siapa baca 2 ayat ni setiap malam surah Baqarah ni, ya amanar rasul, sampai habis ayat surah Baqarah, amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan ini, cukup bagi dia satu malam. Cukup. Apa makna cukup? Nabi Ahmad cukup ya. Ulama bagi macam-macam cara. Cukup segala benda. Katalah malam tu dia tak bangkit tahajud, cukup untuk dia ayat. Apa saja keperluannya dicukupkan oleh Allah Ta'ala dengan dia baca. Siapa ayat ni? Ayat ni hebat. Ayat ni hebat. Iaitulah ayat yang menyatakan janji, apakah kesudahan orang yang beriman. Kesudahan bagi orang yang taat berperintah Ta'ala ni apa? Apa anugerah yang mereka akan dapat bagi orang yang beriman dengan Rasul, dengan apa yang Tuhan turunkan. Bila mereka kata kami dengar, kami taat, apa yang mereka akan dapat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang depa terlupa, depa tersilap, diampunkan. Ya? As long as mereka memang dah berusaha, mereka dah berazam untuk melaksanakan yang terbaik. Rabbana wa la tahmil alaina isman kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina wa rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tidak dibebankan kepada mereka melainkan dengan kadar mampu mereka. Ada rukhsah-rukhsah yang akan diberi kepada mereka, keringanan-keringanan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, mereka diberikan kelepasan daripada hukuman, keampunan dosa, rahmat, belas kasihan, karunia daripada Allah Ta'ala. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, mereka akan diberi kemenangan, kejayaan terhadap musuh-musuh mereka daripada orang kafir. Jadi potongan ayat ini bagi penutup surah ini, dia merupakan balaghan an najahi da'watih, menjelaskan tentang kejayaan dakwah. Kejayaan dakwah. Kan surah Baqarah mula dengan dakwah, seruan kepada manusia untuk beriman, kemudian seruan kepada ahli kitab. So apa kesudahan dakwah Rasul ni?
Surah Baqarah penutup dia bagi tahu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi semuanya pakat beriman habis. Rasul dan orang beriman habis semuanya. So berjaya lah dakwah Nabi, berjaya. So kesudahan dia orang pakat beriman. Yang kedua, wafa'an biwa'diha likulli nafsin badalat wus'aha fi ittiba'iha. Menunaikan janji bahawa siapa pun yang melaksanakan perintah Allah, Tuhan akan bagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Apa kesudahannya? Dapat ganjaran itu, anugerah itu, dapat laha ma kasabat. Demikian juga orang yang kafir. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dapat tak ancaman azab ini? Dapat. Wa 'alaiha maktasabat. Terpenuh janji. فتحا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين فليبسطوا إذن أكفهم مبتهلين ربنا ربنا. Membuka pintu harapan yang luas kepada orang yang beriman untuk mereka minta doa kepada Allah. Minta apa yang hampa nak minta, lah ni hampa dah buat apa yang aku suruh, hampa dah laksanakan. Sekarang aku bagi yang hampa nak apa minta. So kita pun minta Rabbana. Dalam ayat ini kita disuruh minta Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, dan Tuhan kata aku telah tunaikan. Dan sahabat turun ayat ni, sahabat baca dan Nabi bagi tahu, Allah Taala kata aku telah tunaikan, aku telah laksanakan, aku dah bagi apa yang hampa minta dalam penutup surah Al-Baqarah ni. Demikianlah surah Al-Baqarah ni, subhanallah. Surah Al-Baqarah ni kita dapat lihat keagungan, kehebatan. Perlu kita belajar surah An-Nur. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan surah An-Nur yang kalau orang Rom dan Farsi dengar, la aman, mereka akan beriman. Apatah lagi surah Baqarah, surah yang paling hebat dalam Quran, yang di dalamnya ada ayat yang paling hebat dalam Al-Quran. Surah Baqarah adalah surah yang paling hebat selepas daripada Al-Fatihah. Jadi disuruh baca sehingga akan surah Baqarah ni tak akan mengalahkan segala ahli sihir. Ya, subhanallah. Jadi kita dapat menelusuri, kita bukan ambil tafsir, tetapi kita dapat melihat bagaimana perjalanan flow surah Baqarah. Yang dengan kita melihat flow surah Baqarah ni yang begitu teratur, tidak ada putih-putih, tidak ada pincang-pincang, membuktikan kepada kita bahawa nazam, susunan Al-Quran itu bukan susunan manusia, bukan susunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu saja kesimpulan yang logik, yang waras yang boleh dibuat, ianya adalah ucapan, ujaran yang dituturkan, yang diucapkan, yang disebut setiap satu kalimahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan suaranya yang maha agung, dengan huruf-hurufnya yang maha tinggi. Jadi inilah bukti Al-Quran itu adalah memang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni memfokuskan bukti itu dari sudut al-i'jaz, al-bayani, al-balaghi, yang merupakan mukjizat Al-Quran yang paling hebat. Itulah dari segi susun katanya dan isi kandungannya. Jadi mudah-mudahan kita terus baca dan ulang baca kita ini, buku ini sebagai panduan kita. Mudah-mudahan sepanjang kita menelusuri pengajian kita ini memberilah faedah dan manfaat kepada diri yang membaca, yang menyampaikan, diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala menambah dan meningkatkan iman kita, ketakwaan kita dan keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu kita akan terus beramal sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di syurga nanti dalam keadaan tidak ada sebarang mudarat, tidak ada sebarang halangan, memandang wajah Allah dengan penuh kelazatan dan kenikmatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.